Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash di eTution. So hari ni kita nak belajar apa? Okay, Miss Ash akan terangkan unit 2, okay, tentang manusia part nombor 2 untuk tahun 4. Okey, so apa yang kita akan belajar dalam unit 2 ni? Okey, awak akan belajar tentang perkumuhan dan penyatinjaan, kepentingan perkumuhan dan penyatinjaan, dan juga organ dan juga hasilnya. Kemudian gerak balas terhadap rangsangan. So dalam video kali ini awak akan tahu keempat-empat ini. Okey. So perkumuhan. Apa itu perkumuhan? Perkumuhan adalah proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Okey, dan contoh kat sini, organ perkumuhan pertama adalah ginjal. Ginjal. Okey, apa fungsi ginjal? Ginjal, okey, dia menyingkirkan air kencing. Okey, kemudian organ perkumuhan kedua adalah kulit. Okey, kulit fungsinya adalah untuk merembeskan peluh, dia untuk mengeluarkan peluh. Okey, dan juga untuk peparu. Okey, fungsi dia adalah membebaskan karbon dioksida dan juga wap air. So dekat sini bahan buangan yang kita buang melalui perkumuhan adalah air kencing, peluh, karbon dioksida dan juga wap air. Boleh ingat tak? Boleh kan? Okey. Kemudian penyatinjaan. Okey, apa itu penyatinjaan? Penyatinjaan adalah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Apa itu tinja? Tinja itu adalah tahi ataupun najis. Sebab tu dia cakap nyah tinja. Nyah itu adalah membuang, menyingkirkan. Nyah kau ke sana. Tinja adalah najis. So penyatinjaan adalah proses menyingkirkan atau membuang tinja melalui dubur. Apa itu dubur? Dubur itu adalah tempat di mana keluarnya tinja. Itu adalah dubur lah. Okey, so dekat sini, so apa ni lah, ada tinja, ni usus kita, ni dubur. Okey, makanan yang tidak dicernakan akan menjadi tinja untuk disingkirkan dari badan. Ingat, so makanan bila kita dah kunyah-kunyah, kita dah makan banyak-banyak, lepas tu makanan tadi tu dia akan diserap nutrien semua tu. Bila dah tak ada apa lagi nak diserap dah, dia kena dibuangkan lah. Okey, macam contoh kita makan, chewing-gum. Chewing-gum ataupun gula-gula getah, bila kita kunyah, bila rasa dia dah habis, masih ada gula-gula getah tadi tapi rasanya dah habis. Okey, nutrien semua, rasa masak, manis, semua dah habis. So kita kena buat apa? Kita kena buang gula-gula getah tadi. Macam itulah juga untuk makanan, bila kita dah tak ada apa lagi nak dikunyah, nak dihadam, kita kena buang dia lah supaya nanti untuk memberi ruang kepada makanan yang baru. Okey. So apa itu kepentingan keperkumuhan dan penyatinjaan? Okey, so macam ginjal, kenapa kita kena buang air kecil hari-hari? Okey, hari-hari, dan sehari tu mungkin dalam 4-5 kali ataupun lebih, bergantung kepada air yang awak minum. Kalau minum sikit lah awak akan buang air kecil. Kalau awak minum air banyak, maksudnya banyak kalilah awak akan buang air kecil. Okey, so kalau awak tak buang air kecil, apa jadi? Awak akan dapat batu karang. Bahaya tau batu karang sebenarnya. So awak kena buang air kecil, jangan tahan air kecil. Kalau rasa nak membuang air kecil, silalah pergi membuang. Jangan tahan-tahan, nanti kena batu karang. Kemudian untuk tinja, kalau awak tak menyah tinja, awak tak membuang air besar, apa jadi? Awak akan kena sembelit. Sembelit tu apa cikgu? Okey, sembelit ni, okey, untuk pengetahuan awak, usus besar kita ni, dia punya fungsi adalah untuk menyerap semua lembapan. Maksudnya dia akan serap semua air yang ada dekat sisa makanan tadi tu ataupun tinja. Sebab kalau lama awak tak buang, tinja awak makin lama makin kering. Bila kering,
dia tak ada pelincir lah untuk dia keluar daripada tubuh kita. Tu yang ada orang sampai tubuh dia luka, susah nak teran. Sebab sembelit lah. Jadi untuk mengelakkan sembelit, awak kena buat apa? Kena makan sayur banyak. Sebab sayur adalah pelawas dan juga minum air banyak-banyak. Okey. So apa jadi kalau awak tak buang air besar selain daripada sembelit? Okey. Tinja kita ni dia bertoksik tau. Sama je macam kalau awak simpan makanan dalam tempoh masa yang lama. Dia akan basi, akan rosak, akan berbau. Macam tu jugalah tinja awak. Kalau awak simpan lama dalam badan awak, dia bertoksik, dia akan jadi beracun, dia akan jadi bau busuk. Kalah logik tau. Okay, so sebab tu awak kena singkirkan daripada badan awak sebab dia adalah benda yang tak perlu dan bertoksik untuk badan awak. Jadi jangan lupa makan sayur. Kalau tak suka makan sayur, try lah makan sikit-sikit ataupun makan buah-buahan ke, minum air jus ke. Lagi apa? Minum air masak banyak-banyak. Okey, supaya awak tak sembelit. Okey. So, gerak balas terhadap rangsangan. Okey, apa itu gerak balas terhadap rangsangan? Okey, untuk pengetahuan awak, rangsangan adalah perubahan persekitaran yang berlaku di sekeliling kita. Okey. Gerak balas pula adalah tindakan yang kita lakukan terhadap rangsangan. Bila kita dapat rangsangan, apa kita akan buat? Itu adalah gerak balas. Sebab dia berbalas. Okey, contoh kat sini. Tangan terangkat apabila tersentuh duri. Rangsangan dia sentuh. Gerak balas dia, tangan akan terangkat. Okey, so organ diri kat sini adalah kulit. Okey. So, terkejut apabila terdengar bunyi petir. Rangsangan dia adalah bunyi petir. Gerak balas terkejut. Kat sini, organ diri apa yang kita digunakan adalah telinga ataupun organ pendengaran. Kemudian contoh kat sini bunyi kering, pendengaran lagi. Lepas tu, dia mandi dia menggigil, rasa sejuk. Itu menggunakan kulit. Kemudian tawarnya air teh ni digunakan apa? Guna dera rasa, iaitu lidah kita. Okey. Dia cakap, sedapnya bau ayam goreng ni. So dia menggunakan dera bau. Hidung lah. Dan last sekali, bila dia keluar daripada rumah, dia nak nampak silaunya sebab ada matahari dekat atas. So dia menggunakan dera penglihatan, iaitu mata. Okey. So dan kalau awak tengok kat sini, contohlah yang sejuk ni, dia sejuk, dia menggigil, itu adalah gerak balas. Rangsangan dia sejuk, gerak balas dia menggigil. Contoh yang kedua, bau ayam. Rangsangan dia adalah bau ayam. Okay. So contoh yang ketiga kat sini, tawarnya. So rangsangan dia lah air teh yang tawar. Okay. Dan yang inilah sekali, rangsangan dia adalah cahaya yang silau ataupun cahaya yang terang. Itu adalah rangsangan. So gerak balas dia buat apa? Dia akan tutup mata macam ni. Macam awak keluar rumah, silau awak buat apa? Masih awak buat macam ni ataupun tutup mata. Macam itulah. Okey. Dan apakah kepentingan gerak balas? Kenapa kita kena bergerak balas? Kalau tak bergerak balas, boleh tak cikgu? Tak boleh lah, mesti awak kena. Kenapa? Pertama sekali, untuk mengelakkan kemalangan. Contoh, awak nak lintas jalan, ada kereta lalu. Kalau awak tak dengar apa-apa, awak boleh elak tak kereta tu? Tak boleh. Kereta tu horn pun awak tak dengar. Ataupun mungkin awak dengar tapi awak tak nak buat apa. Awak tak nak bergerak balas pun. Awak tengok je, tak boleh. So, pertama sekali, untuk awak mengelak daripada bahaya. Tak kisahlah apa-apa pun, okey? Dan kemudian untuk ambulans. Okey, contoh kalau awak dalam kereta, awak tengah drive, mungkin satu masa nanti awak boleh memandu, bukan sekarang. Okay, awak tengah memandu, tiba-tiba ada bunyi ambulans. Dalam ambulans tu ada orang dah nak meninggal dunia dah tenat dah. Lagi berapa saat je dia nak meninggal dunia. So apa awak buat kalau awak tak dengar, kalau semua orang tak dengar bunyi ambulans tu, orang tak akan bagi laluan. So apa jadi kalau orang tak bagi laluan? Orang yang dalam ambulans tadi tu, dia akan meninggal dunia. So dengan adanya gerak balas, okey, kita mendengar bunyi ambulans tadi. So apa jadi? Kita akan bagi laluan dekat ambulans. Ambulans boleh lalu dan orang yang dalam
ambulans tadi tu akan selamat. So, bukan saja kita boleh selamatkan diri kita, kita juga boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Okey, dan ni apa asap-asap ni? So dengan teori baru sebenarnya, awak boleh bau kebakaran. Awak boleh bau gas yang bocor. Sebab gas ni, kita tak boleh nampak dengan mata kita, kita tak boleh dengar. Kita boleh bau sahaja. Sebab molekul-molekul ni ada dekat udara. So kita boleh bau gas tersebut. Dengan itu kita boleh selamatkan diri kita ataupun orang lain. Mungkin yang terbakar tu, gas yang bocor tu jiran awak. So awak kasi bau. Jiran awak pula balik kampung. So awak boleh laporkan dekat jiran awak. Awak boleh tolong rumah dia daripada terbakar. Nampak tak bagusnya betapa pentingnya gerak balas terhadap persekitaran. Yang paling penting sekali untuk mengelakkan diri daripada bahaya, untuk menyelamatkan nyawa orang, dan sebagainya. Apa tabiat yang mengganggu gerak balas? Contohnya kalau awak minum alkohol, awak menghisap gam, awak akan jadi mabuk, jadi hayal. Dia akan melambatkan gerak balas. Contoh, ada contohlah ni, nama John. Nama dia setelah nama dia. Tak nak sebut nama orang, nanti saya kena kecam. Contohlah nama apa pun, dia minum arak, dia mabuk. So bila dia mabuk, dia nak balik rumah. Dia pun memang mabuk. Awak pernah tak tengok orang mabuk jalan macam mana? Tak pernah tengok in real life. Awak boleh tengok dekat TV. So dia jalan-jalan, dia terhuyung, hayang, tiba-tiba ada kereta. Kalau lambat bergerak balas, apa jadi? Kereta tu dah lama-lama 10 minit baru awak sedar. Sedar awak kat hospital. Itu maksudnya. Kemudian kalau untuk mengambil dadah, apa jadi? Awak akan ketagih dan juga berhayal. Dan ini sebenarnya boleh melibatkan keselamatan orang lain juga. Sebenarnya orang yang berhayal ni, ketagih ni, dia boleh merompak, dia boleh mencederakan diri sendiri dan mencederakan orang lain. So janganlah ambil benda-benda ni lah, sebab dia boleh merosakkan awak punya organ deria. Sayangilah diri awak semua. So itu saja daripada saya, Miss Ash, dalam bab manusia, iaitu perkumuhan dan juga pertinjauan, perkumuhan dan penyahtinjaan, dan juga gerak balas terhadap rangsangan. So jangan lupa subscribe eTution, follow IG eTution, sign up dekat website eTution. So kalau awak pertama kali dengar tentang website eTution ni, eTution ni adalah satu website free untuk semua. So dekat situ awak boleh nampak lah, contoh awak darjah 1, contoh awak darjah 4. Darjah 4 awak boleh search je darjah 4, awak nak belajar subjek apa, awak nak tengok tutor mana, boleh dekat situ. Dia lebih mudah guna berbanding dengan YouTube lah. Macam YouTube awak kena search kan, tapi bestnya YouTube ni awak dapat notification kalau awak turn on notification. Macam website ni, dia more tu kalau awak nak cari senang. So awak boleh sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Kalau awak nak follow saya pun boleh dekat IG. Boleh, jangan risau nak tanya apa-apa ke, nak komen dekat bawah ni pun boleh. Kita akan baca setiap hari. Nak cakap hari pun boleh, jangan risau. So itu saja daripada saya, Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Dan jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan yang lain. So bye guys. Assalamualaikum.